TJ segera lambaikan tangan minta tolong. Orang tua tu hulurkan tongkatnya. Bila pegang je hujung tongkat, TJ terkapai-kapai. Dalam keadaan panik, TJ segera panggil Andi, tapi suara dia tak keluar. Dalam masa yang sama, TJ terasa macam ada sesuatu yang hentak pangkal lehernya. TJ berusaha untuk bangun, tapi dia terus rebah dan tak tahu apa yang jadi lepas tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 177 dan 178, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist di bawah. Silalah subscribe dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Andi beritahu antara sedar dan tak sedar seperti yang TJ alami tadi. Dia didatangi oleh seorang gadis Cina berambut panjang. Wajahnya sangat cantik. Dari cara dia berpakaian menunjukkan dia dari golongan mewah. Dengan wajah manis, Andi menyapa dan nak berkenalan. Gadis cantik tu dengan penuh sopan menolak untuk berkenalan dengan Andi. Awak bukan mahu berkenalan, ada tujuan lain. Maksud awak? Tujuan sebenar awak nak bertanya tentang keluarga saya, tentang orang yang jaga kawasan rumah ni. Minta maaf, saya sibuk. Saya tak bermaksud begitu. Gadis Cina tu termenung kejap, tapi matanya terus menatap wajah Andi sambil tersenyum. Lepas tu gadis Cina tu ajak Andi jalan-jalan sekitar kawasan. Mulanya Andi ragu-ragu, namun akhirnya dia setuju. Gadis Cina tu bawa Andi pergi ke sungai. Sampai dekat sungai, gadis tu ajak Andi mandi sambil tanggalkan pakaiannya. Yang tinggal hanya codi dan seluar dalam. Gadis Cina tu terus terjun dalam sungai. Andi tengok je gadis Cina tu mandi. Berkali-kali gadis tu ajak Andi mandi. Andi dah nak masuk dalam sungai. Tiba-tiba Andi terfikir, mungkin apa yang dia lalui ni adalah satu tipu muslihat pengawal rumah batu lama untuk perangkap dia. Tergesa-gesa Andi berpatah balik ke tebing sungai. Kenapa kamu patah balik? Kamu takut dengan air? Kata gadis Cina tu. Andi buat tak tahu je. Dia berdiri dekat tebing sungai sambil perhati gadis Cina tu mandi. Bila dah puas mandi, gadis Cina tu melompat ke atas tebing. Sekelip mata, coli dan seluar dalamnya terus kering. Anehnya, bisik hati Andi. Gadis Cina tu tersenyum, macam tahu apa yang bergolak dalam dada Andi. Si gadis terjun semula ke dalam sungai, menyelam beberapa saat dan muncul semula dengan sebilah keris lama agak pendek. Ada 5 luk tanpa hulu dan sarung. Mata keris lama keluarkan cahaya kekuning-kuningan beberapa saat. Cantik dan antik. Andi minta keris dari gadis Cina tu, tapi disebabkan masa gadis Cina tu ajak Andi mandi ke sungai, dia tak nak. Si gadis tu terus campakkan keris tu ke dalam sungai semula. Kemudian gadis Cina tu naik ke tebing. Tubuhnya segera ditutup dengan tuala besar. Entah dari mana tuala tu menjelma, Andi pun tak tahu. Gadis Cina tu terus berlalu dan Andi tersedar. Disebabkan apa yang mereka buat tak berjaya, mereka berdua buat keputusan untuk pulang ke rumah papan. Tapi malam tu mereka tak dapat tidur. Badan terasa panas, gatal dan berpeluh macam berada dekat unggun api. Apa yang peliknya, menjelang subuh, rasa panas, gatal dan peluh hilang serta-merta. 10 minit lepas solat subuh, mereka diserang rasa mengantuk yang amat sangat. Akhirnya, mereka terlena depan sejadah dan terjaga bila terdengar bunyi ketukan bertalu-talu di pintu. TJ suruh Andi bangun dan buka pintu. Bila pintu terbuka, tercegat Kak Sun sambil menatang setalam makanan untuk sarapan pagi. Andi bersuara, "Pukul berapa sekarang Kak Sun?" "Dah pukul 9. Apa macam? Berjaya malam tadi?"
Andi tak jawab pertanyaan tu. Dia sambut talam yang dihulurkan oleh Kak Sun dan bagi pada TJ. TJ letak talam tu atas lantai. "Usaha kami malam tadi gagal, Kak," kata TJ. Tapi TJ cakap malam ni mereka akan cuba lagi. Lepas tu Kak Sun segera tinggalkan mereka. Lepas sarapan, mereka berdua buat persiapan rapi. Petua dan ilmu yang ada dalam diri Andi disatukan dengan petua dan ilmu yang TJ miliki. Pelbagai jenis bunga dan ramuan dicari. Masa TJ tengah susun dan pilih barang-barang yang dikatakan boleh memanggil makhluk halus, Andi hilangkan diri entah ke mana. Lebih kurang sejam kemudian baru dia muncul dengan wajah yang berseri-seri. Andi kata tiba-tiba dia tergerak hati nak jumpa Mia. Andi terus cari dia. Andi jumpa Mia dekat kubur lama bawah pokok buluh kuning. Mia terkejut bila Andi datang. Lepas tu Mia ajak Andi pergi ke sebatang sungai. Anak sungai tu dekat kaki gunung, tapi bukan macam sungai yang Andi dan TJ tengok tu. Malam tu mereka datang lagi ke rumah batu lama. Kali ni mereka pilih ruang tamu sebagai tempat pertemuan. Caranya sama macam apa yang mereka buat malam semalam, cuma masanya dipercepatkan setengah jam lebih awal. Mereka bergerak menuju ke sudut kanan dan duduk dekat situ, saling membelakangi menghadap taburan bunga dan dupa asap kemenyan. Bau kemenyan terus menyengat. TJ perkemaskan sila dan tegakkan badan. Begitu juga dengan Andi. Suasana terasa sepi. Beberapa orang yang mereka jumpa siang tadi ada bagi tahu, ada waktu tertentu, terutama menjelang senja dan subuh, mereka pernah nampak tongkat bergerak sendiri dan bunyi gelas berlaga sesama sendiri, diikuti dengan suara orang batuk. Dengan penuh tenang, mereka terus menunggu. TJ berusaha sedaya upaya supaya tak terleka, mengantuk atau terhayal. Kalau perkara itu terjadi, pasti mereka akan gagal. Masa terus berlalu. Tak ada apa-apa yang menjelma depan mata lagi. Tiba-tiba seekor kucing hitam, entah dari mana datangnya, berdiri betul-betul dekat hujung kepala lutut TJ. Matanya yang bercahaya merenung tajam ke arah TJ. Lidahnya menjilat-jilat lantai simen rumah batu lama. Tak lama kemudian kucing hitam tu berlalu pergi. Ternyata sepanjang malam tu TJ tak alami sebarang kejadian aneh atau ganjil dan berjaya mengekang biji mata sampai ke pagi. Tapi apa yang TJ alami tak sama apa yang dirasakan oleh Andi. Pengalaman yang sungguh hebat, kata Andi masa sarapan pagi. Ceritakan, aku nak dengar, kata TJ. Andi pun ceritakan apa yang dia alami. Lepas tumpukan seluruh panca indera untuk berdepan dengan pengawal rumah batu lama tu, dia rasa badannya terhincut-hincut macam berada atas pelana kuda yang tengah berlari kencang. Dan dalam masa yang sama, macam ada seseorang yang sengaja pulas kepalanya sampai muka dia berada dekat belakang. Sakitnya bukan kepalang. Andi terus meronta dan melawan. Mungkin disebabkan marah, orang yang tak dikenali mula bertindak kasar. Andi terus dihumban ke tanah lapang. Seluruh tubuh terasa sakit dan tulang temulang bagaikan hancur. Andi terjaga dan dia dapati dirinya masih bersila, tak berubah ke mana-mana dan sakit terus hilang serta-merta. Dahsyat juga, kata TJ. Andi mengangguk perlahan sambil minum air kopi. Petang tu, masa TJ dan Andi tengah berada dekat halaman rumah papan sambil main catur yang mereka buat sendiri, Mia muncul. Sebenarnya sambil main catur tu, mereka bincang sama ada nak teruskan usaha cari pengawal rumah batu lama tu atau batalkan saja. Bila Mia datang, perbincangan terpaksa dihentikan. Macam mana? Dah 2 malam cuba, apa hasilnya? Tak berhasil. Mahu teruskan? Ya, tetap diteruskan. Di tempat yang sama, Tama? Tidak. Habis di mana pula, Tama? TJ dan Andi berpandangan. Sebenarnya apa yang TJ buat di luar pengetahuan Andi. Semuanya berlaku secara spontan. Apa yang TJ ucapkan pada Mia adalah dari hati dia sendiri. Tak hairanlah kalau Andi nampak serba salah. Mahu ke mana kita, Tama? Tanya Andi. TJ jadi serba tak kena. Terpaksa dia bersandiwara dan harap Andi faham. Kau dah lupa dengan keputusan yang kita buat, Andi? Aku dah lupa, Tama. Kan aku dah cakap yang aku nak bersendirian bermalam depan pintu masuk ruang tamu. Kau tidur seorang diri di rumah papan. Satu cara yang baik. Bila korang berdua, penunggu rumah takut nak jumpa. Kemudian Andi ceritakan pengalaman yang dilaluinya. Mia dengar dengan penuh khusyuk. Memang Mia harap sangat-sangat mereka berdua jumpa dengan apa yang Mia cari. Selama ni dia hanya dengar cerita je. Ada 2-3 kali Mia nampak bayang manusia yang tak tentu rupanya. Macam-macam cerita ganjil jadi dekat sini Mia dengar. Kemudian Mia bercerita tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di kawasan tanah ladangnya. Dan petang tu juga dia bawa TJ dan Andi meninjau ke kawasan ladang getah, kebun pala dan cengkeh. Macam hari-hari sebelum
sebelumnya, bila berjalan dengan Mia, TJ mesti rasa ada sepasang mata yang awasi gerak langkah dia dan Andy. Bau hamis harimau mula terhidu. Seiring dengan itu, terdengar macam daun getah kering dipijak sesuatu, tapi tak nampak makhluk apa yang pijak daun kering tu. Bila hati TJ maki hamun benda yang tak kelihatan tu, belakang dia terasa macam dicakar-cakar, tapi baju tak koyak pula. Maafkan saya, kata hati TJ. Serta-merta badan tak dicakar lagi, namun bunyi tapak kaki makhluk gaib tu terus mengiringi langkah mereka. Dah hampir separuh kawasan ladang yang luas tu dikelilingi. Mia dan Andy tak nampak rasa cemas atau bimbang, masih rancak berbual, dan ada ketikanya mereka ketawa. Di saat matahari berubah warna jadi kekuningan, mereka berjalan pulang menuju ke halaman rumah batu lama tu. Dekat situ, Mia macam tak nak berpisah. Dia masih bercerita tentang rumah papan dan tentang tanah ladang peninggalan orang tuanya tu. Setelah puas berbual, hari pun dah masuk senja. TJ dan Andy pun minta diri untuk pulang ke rumah papan. Malam tu, sebelum Andy masuk tidur, dia pesan pada TJ supaya pastikan tak ada seorang pun yang nampak dia ke situ. Jangan sampai Mia tersedah atau terjaga. Masa TJ bertafakur depan pintu masuk ke bahagian ruang tamu, kosongkan fikiran dari dunia nyata. Mata hati dan batin kena menjurus pada perkara yang dihajati. Kalau ada gangguan, persetankan semuanya. Gerak hati Andy seolah-olah bagi tahu TJ akan berjaya malam ni. Tapi kalau TJ alpa atau terlalai sikit je, dia akan gagal. Kemudian Andy terus masuk ke dalam bilik tidur. Dialog terakhir yang diucapkan oleh Andy menimbulkan 1000 persoalan. Perasaan jadi tak kena. TJ tengok jam, lagi 10 minit pukul 12.30. TJ bangun dan berjalan ke arah tiang seri untuk ambil beg kertas je. Bila dia sentuh je beg kertas tu, TJ terus menguap dan terasa amat mengantuk. Untuk hilangkan rasa mengantuk, TJ buat senaman, berusaha untuk hilangkan rasa mengantuk. Tapi semakin kuat pula rasa nak tidur. Badan terasa amat letih. Akhirnya semua sendi-sendi terasa macam nak relai dan kehabisan tenaga. Tak mampu nak berdiri. TJ terus bersandar ke dinding, rebahkan badan dan terus duduk di lantai. Kelopak mata tak mampu dibuka lagi. Apa yang TJ nampak ada beraneka cahaya dalam pelbagai warna. Bila warna itu hilang, TJ nampak seorang tua muncul. TJ segera lambaikan tangan minta tolong. Orang tua tu hulurkan tongkatnya. Bila pegang je hujung tongkat, TJ terkapai-kapai. Dalam keadaan panik, TJ segera panggil Andy, tapi suara dia tak keluar. Dalam masa yang sama, TJ terasa macam ada sesuatu yang hentak pangkal lehernya. TJ berusaha untuk bangun, tapi dia terus rebah dan tak tahu apa yang jadi lepas tu. Bila buka mata, TJ dah berada dekat depan pintu masuk ke ruang tamu dalam keadaan duduk bersila. Kedua belah tangan atas tempurung lututnya. Beg kertas berada dekat hujung lutut sebelah kiri. Semua barang dekat dalamnya berselerakan dekat anak tangga. Lebih mengejutkan lagi, dupa kemenyan dah tersedia. Baranya merah menyala. Dari arah belakang, TJ terdengar suara orang bercakap dalam pelbagai bahasa dan logat. TJ tak dapat tangkap apa yang mereka kata. TJ kira jumlahnya lebih dari 10 orang. Bila TJ toleh belakang, suara tu hilang dan beralih ke halaman rumah pula. TJ tertumpu ke arah tersebut. TJ nampak pekerja Mia mula sibuk bawa pisau penyabit, cangkul, pencebak, parang. Mereka nak turun ladang untuk mulakan tugas. Dah pagi rupanya, kata TJ. Bila tengok suasana sekitar, TJ rasa dah pukul 6 pagi. Kemudian TJ ketuk pintu ruang tamu berulang kali, tapi tak ada siapa yang nak buka. TJ terus tolak pintu tu sekuat hati. Bila pintu terbuka, ada 2 orang gadis tersenyum seolah-olah sambut kedatangan TJ. Gadis bermata bulat berambut panjang suruh TJ duduk atas sofa, manakala seorang lagi segera mendekati piano. Jari jemarinya menekan mata piano dan bergema irama lagu yang tak pernah TJ dengar selama ni. Menari, pelawa gadis bermata bulat tu. TJ gelengkan kepala. Bunyi piano terus bergema. Aku belum solat subuh ni, kata hati TJ. Tanpa buang masa, TJ terus meluru keluar. 2 orang gadis tu halang dekat muka pintu. TJ terus rempuh 2 orang gadis tu. Mereka menjerit. TJ tak peduli dan terus melangkah menuju ke rumah papan, lalu ambil wuduk. Selesai solat subuh, TJ berdiri depan muka pintu rumah papan nak tengok para pekerja Mia. Tapi tak ada seorang pun pekerja yang berjalan dekat halaman rumah. Mungkin mereka dah ke ladang. TJ terus masuk rumah nak kejutkan Andy, suruh dia solat subuh. Kenapa Tamah? Bangun sembahyang subuh. Subuh? Dah pukul berapa sekarang?
Dah cerah, dah pukul 6. Andi macam ragu-ragu. Dia terus duduk. Lepas tu dia tepuk bahu TJ berkali-kali sambil ketawa. Andi suruh TJ tengok jam yang tersangkut dekat papan rumah lama tu. Baru pukul 2.55 pagi. Andi terus ketawa. Ketika itu juga TJ teringat dua orang gadis dekat ruang tamu rumah lama tu. Tanpa buang masa, TJ terus berlari ke rumah batu lama. Terus tolak daun pintu ruang tamu dan meluru ke tengah ruang tamu tu. Dua gadis cantik tu dah tak ada dekat situ. Lampu ruang tamu masih menyala. Penutup piano masih terbuka. TJ terkaku. Kemana dua orang perempuan cantik tu pergi? Apa yang kau cari dekat sini, Tama? Kata Andi. Rupanya Andi ikut TJ dari belakang. Susah TJ nak jawab pertanyaan Andi tu. Balik, Tama, kau gagal. Sekarang baru pukul 2. Ada baiknya kita sambung tidur, kata Andi. TJ buat tak kisah dengan apa yang Andi katakan. Otaknya masih berfikir tentang perempuan cantik tu. Adakah mereka yang bawa dia ke pintu rumah batu lama tu? Mungkin mereka yang sediakan tempat bara dan keluarkan barang-barang dari dalam beg kertas tu. Mari. Andi tarik tangan TJ ajak keluar dari ruang tamu tu. TJ hanya mengikut. Bila berada dekat halaman rumah batu, fikiran TJ mula tenang. Tama, renung mata aku, kata Andi. Tapi TJ tak tunjukkan sebarang reaksi. Andi mula cemas. Kemudian Andi tarik nafas dan hembuskan ke muka TJ. Tama, cuba tengok keadaan sekeliling kamu, kata Andi. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.